Selamat Tahun Baru 2024. Hari ini 1 hari bulan Januari 2024. Hari pertama Tahun Baru. Esok 2 hari bulan Januari 2024 ada yang sangat-sangat penting menanti anda. Seperti yang telah pun diwar-warkan, esok akan mulanya pendaftaran dan kemaskini untuk PADU. PADU yang dimaksudkan adalah Pangkalan Data Utama. Jadi persoalannya sekarang ini, adakah wajib untuk semua orang bagi mengemaskini dan mendaftar untuk PADU ini? Dan kalau katakanlah tak mengemaskini, apa akan jadi? Bantuan-bantuan masih akan diperolehi ataupun bagaimana? Sangat krusial sebenarnya untuk anda mengetahui berkaitan dengan perkara ini. Jadi dalam video pada kali ini, Amin akan terangkan dengan sejelas-jelasnya berkaitan dengan semua perkara yang terkait dengan PADU ataupun Pangkalan Data Utama ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi seperti yang diberitahu di awal video sebentar tadi, esok PADU ataupun Pangkalan Data Utama bakal boleh mula diakses oleh semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Dan harus diingatkan, seperti yang telah pun diberitahu ke semua rakyat Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas, diberi masa sehingga 31 Mac 2024 untuk mengemaskini maklumat anda dalam Pangkalan Data Utama ini. Jadi ramai yang bertanya, apa akan jadi kalau katakanlah mereka gagal untuk mengemaskini? Mereka akan masih menerima bantuan yang bakal disalurkan oleh kerajaan ataupun bagaimana? Ini antara persoalan, antara kerisauan yang timbul di ramai fikiran ramai rakyat Malaysia sekarang ini setelah PADU ataupun Pangkalan Data Utama ini diperkenalkan. Dan ramai juga yang bertanya, kenapa pihak kerajaan tidak mengumpulkan sahaja dalam semua sistem agensi-agensi kerajaan yang berkaitan untuk dikumpulkan dan diletakkan dalam PADU ini supaya tidak perlu mengemaskini. Jadi ini juga akan Amin jelaskan dalam video pada kali ini. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan apa akan jadi kalau anda gagal untuk mengemaskini maklumat peribadi anda dalam Pangkalan Data Utama ini. Seperti yang pernah diwar-warkan oleh Amin sebelum ini, ada 39 perkara yang perlu dilihat, dikemaskini, diverifikasi oleh anda, data anda dalam pangkalan ini. Jadi kalau katakanlah anda gagal untuk mengemaskini, apa akan jadi? Seperti yang telah pun diberitahu sebelum ini, kalau anda gagal untuk mengemaskini, pihak kerajaan akan menggunakan data sedia ada yang mereka collect, mereka kumpul daripada agensi-agensi yang berkaitan untuk diguna pakai bagi menilai sama ada anda layak menerima subsidi sebagai contohnya ataupun bantuan-bantuan kerajaan sebagai contohnya. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun kalau anda tak mengemaskini. Cuma yang akan menjadi masalahnya kalau katakanlah data yang dikumpulkan oleh pihak kerajaan daripada agensi-agensi berkaitan ini bukanlah menggambarkan data sebenar anda. Sebagai contoh, kalau katakanlah dalam sistem masih lagi menunjukkan anda bujang, walhal anda telah pun berkahwin. Jadi kalau sistem itu tidak dikemaskini, anda sekarang ini akan dinilai bagi kategori bujang, yang mana memungkinkan untuk anda tidak menerima bantuan-bantuan sewajarnya bagi kategori yang sebenar, iaitu kategori isi rumah nanti sebagai contohnya. Begitu juga dengan pendapatan. Sebagai contoh, kalau katakanlah dalam sistem yang kerajaan kumpulkan nanti, pendapatan anda sebagai contoh menunjukkan pendapatan 3 ataupun 4 tahun sebelum ini, yang mungkin sewaktu itu pendapatan anda tinggi, sekarang mungkin dah terjejas akibat daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Jadi kalau itu tidak diupdate nanti, berkemungkinan besar juga penyaluran bantuan kepada anda adalah berdasarkan pendapatan anda 3 ataupun 4 tahun yang lepas, yang mungkin tinggi itu, yang mana akan menjejaskan sedikit sebanyak jumlah keseluruhan yang bakal diterima untuk anda bagi bantuan-bantuan kerajaan nanti. Jadi secara kesimpulannya, apa akan jadi kalau anda tak kemaskini? Jawapannya boleh sebenarnya, tak menjadi masalah sebenarnya. Cuma yang akan menjadi masalah nanti adalah penyaluran bantuan kepada anda, penyaluran subsidi kepada anda. Itu berkemungkinan besar tidak menggambarkan situasi anda yang sebenar nanti, kerana kita tak pasti apa informasi yang berada dalam data itu. Jadi sangat penting sebenarnya untuk anda melihat, untuk anda menyemak satu persatu untuk memastikan data yang berada dalam Pangkalan Data Utama itu nanti adalah benar
adalah data yang terkini anda, bukannya data yang 3 ataupun 4 tahun sebelum ini. Soalan seterusnya adalah tadi berkaitan dengan kenapa pihak kerajaan tak mengumpulkan saja daripada agensi-agensi kerajaan. Okay, sebenarnya memang dikumpulkan, disebabkan itulah nanti apabila anda menyemak dalam pangkalan data utama bermula daripada esok, anda akan melihat data anda itu telah pun wujud, kerana data yang wujud itu adalah sebenarnya data yang dikumpulkan daripada agensi-agensi kerajaan, sebagai contoh Jabatan Pendaftaran Negara dan KWSP, Perkeso. Banyak lagi sebenarnya agensi-agensi yang mana pihak kerajaan akan kumpulkan data anda untuk diletakkan dalam padu ini. Cuma apa yang diperlukan daripada anda adalah untuk anda melihat satu persatu data itu sama ada benar ataupun perlu dikemaskini seperti yang diberitahu sebentar tadi. Kalau katakanlah anda tak mengemaskini, pihak kerajaan akan menggunakan data sedia ada yang mereka kumpul itu daripada agensi-agensi yang berkaitan untuk dinilai, untuk diguna pakai bagi penyaluran bantuan dan juga bagi penyaluran subsidi nanti. Jadi esok padu ini platformnya akan boleh mula diakses oleh anda, dan harus diingatkan juga seperti yang telah pun diberitahu oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, 3,000 orang pertama yang mendaftar yang mengemaskini dalam platform padu bermula daripada esok ini bakal menerima hadiah-hadiah sebagai contoh seperti NFC dan juga kupon Maiden. Jadi ini adalah antara perkara-perkara menarik yang disediakan oleh pihak kerajaan kepada 3,000 terawal yang mendaftar dan juga mengemaskini dalam platform pangkalan data utama ataupun padu ini bermula daripada esok. Jadi standby guys, kalau anda inginkan hadiah-hadiah ini, bertindak segera bermula daripada esok. Walau bagaimanapun jangan tergesa-gesa kerana akan ada masa sehingga 31 Mac 2024 diberikan kepada anda untuk mengemaskini bagi memastikan data yang berada dalam padu ataupun pangkalan data utama ini adalah up to date. Dan ada juga yang bertanya berkaitan dengan keselamatan security kalau katakanlah mereka mendaftar ataupun mereka mengemaskini maklumat mereka dalam platform padu ini. Jangan risau kerana ianya lebih kurang sama seperti sistem untuk JPN, untuk KWSP dan sebagainya yang mana ianya dijamin oleh pihak kerajaan, kerana ini adalah sistem yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi seperti yang diberitahu sebentar tadi, akan diberi masa sehingga 31 Mac 2024. Untuk mereka yang bertanya berkaitan dengan pembayaran STR fasa pertama, adakah datanya akan digunakan daripada padu ini? Dijangkakan tidak lagi kerana pembayaran untuk fasa pertama bagi STR 2024 akan dilakukan pada bulan Februari sebelum tarikh tutup untuk kemaskini bagi pangkalan data utama ini. Dan kita harus ingat juga untuk sumbangan tunai ramah STR 2024 ini sebenarnya mereka ada platform mereka sendiri yang mana anda sebelum ini telah pun mengemaskini dan akan dibuka juga kemaskini yang seterusnya nanti pada bulan Februari. Jadi tak perlu risau sangat kerana ianya dijangkakan tidak akan menggunakan data daripada padu ini. Walau bagaimanapun anda dinasihatkan untuk mengemaskini dengan sesegera yang mungkin untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini. Jadi guys, sama-sama kita nantikan pada esok hari sehinggalah platform padu ataupun pangkalan data utama ini dibuka untuk sama-sama kita melihat apakah nanti intipatinya dalam platform ini. Amin akan adakan video khas juga berkaitan dengan cara untuk mengemaskini dalam platform pangkalan data utama ini. Jadi itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.